Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita teruskan lagi pembelajaran biologi KSSM tingkatan 4. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab 9 iaitu nutrisi. Nutrisi dan juga sistem pencernaan. Jika kita perhatikan ataupun jika kamu perhatikan tajuk bab ni, dia adalah tajuk yang kamu pernah nampak dalam silibus sains menengah rendah. Dan betul lah, nutrisi dan sistem pencernaan ni dia banyak melibatkan pengetahuan kamu tentang tajuk ini pada menengah rendah. Cumanya dalam biologi ni kamu akan tambah sedikit lah. Akan ada sedikit detail untuk kamu pelajari. Okay. Untuk video kali ini kita akan bermula dengan subtopik 9.1 sistem pencernaan manusia. Okay. So, sistem pencernaan manusia ni secara umumnya kita boleh sebut sebagai ataupun terdiri daripada salur alimentari lah. Okay. Yang mana salur alimentari ini bermula dari mulut sehingga ke anus lah ataupun dubur. Okay. So sepanjang-panjang tu secara umumnya nama sistem pencernaan tu ataupun laluan tu kita namakan dia sebagai salur alimentari lah. Okay. So ini adalah gambaran tentang sistem pencernaan manusia ataupun salur alimentari bermula dengan mulut sehinggalah kepada dubur. Okay. So akan ada beberapa organ lah. Okay. Mulut, kita akan ada esophagus, pharynx, lidah, kita akan ada hati, perut, okay, pankreas, ductus empedu dan sebagainya. Okay. Okay, bahagian asas bagi salur alimentari ialah mulut, okay, esophagus, perut, usus kecil, usus besar serta dubur. So itu adalah lalur utama dia lah. Tetapi dalam sistem pencernaan akan melibatkan beberapa organ lain lah seperti hati, pundi empedu dan juga pankreas. Okay. Kemudian dalam sistem pencernaan juga akan ada beberapa kelenjar yang menjalankan tugas masing-masing iaitu kelenjar leo, okay, kelenjar Gester dan juga kelenjar usus yang mana setiap kelenjar ini dia akan merembeskan enzim ataupun jus-jus pencernaan ke dalam salur alimentari ini, okay, untuk memudahkan ataupun membantu sistem pencernaan manusia. Okay. So kita akan masuk subtopik 9.2 terus. Tadi 9.1 tu adalah pengenalan tentang sistem pencernaan. Tu kamu dah belajarlah dalam menengah rendah. Okay. So, jenis pencernaan. Okay, kamu pun dah tahu pencernaan ni dia terbahagi kepada dua iaitu fizikal dan juga kimia. Okay, pencernaan ni biasanya proses penguraian lah daripada makanan yang besar ataupun kompleks kepada makanan yang lebih kecil ataupun ringkas supaya kita akan dapat menyerap tenaga daripada makanan yang kita makan tersebut. Okay. Sejenis pencernaan akan ada dua, fizikal dan juga kimia. Okay, pencernaan fizikal melibatkan pemecahan makanan secara mekanikal. Okay. Daripada makanan yang besar kepada makanan yang kecil lah. Dan pencernaan fizikal ni dia akan melibatkan pengunyahan dekat mulut dan juga peristalsis. Pergerakan peristalsis tu pun dikira sebagai pencernaan fizikal. Manakala pencernaan kimia pula, dia akan melibatkan penguraian. Penguraian juga tetapi penguraian yang melibatkan tindakan enzim. Okay, bukan menggunakan mekanikal lah. Okay, so dua jenis pencernaan. Kita lihat contoh pencernaan karbohidrat dalam mulut. Okay. So proses pencernaan ni dia bermula dekat mulut lah sebab kita makan bermula dekat mulut. Okay. So bila ada makanan, okay, mulut kita ni secara automatik ni dia akan merangsang perembesan air liur. Okay, air liur ini akan dirembeskan oleh kelenjar liur lah. Okay. Dalam air liur ni akan ada satu enzim yang kita namakan sebagai enzim amylase. Di mana tugas enzim amylase ini adalah untuk menghidrolisis ataupun mencernakan dengan menggunakan air lah. Menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. Okay. So biasanya julat ataupun pH air liur ni berada pada julat neutral lah di antara 6.5 sehingga 7.5. So dalam julat ini jugalah enzim amylase liur ni akan bertindak secara optimum ataupun dia paling efisien lah. Okay. So ini adalah persamaan perkataan tindak bala ataupun pencernaan yang berlaku dekat mulut lah. Kanji
dan air akan dicernakan oleh enzim amylase Leo. Akan bertukar menjadi maltosa. Okay. So gambar ranjah sebelah ini akan menunjukkan pergerakan peristalsis. Okay. Okay, jika gumpalan makanan itu berada pada kedudukan ni, pada kedudukan gumpalan makanan ni lah, otot-otot pada dinding esophagus ni akan mengecut untuk menekan gumpalan makanan tu ke bawah lah. So bila otot di atas mengecut, bahagian di bawahnya tu akan mengendur. Dan begitulah seterusnya. Okay. So setelah makanan dicernakan, okay, air liur tu juga membantu makanan ni, makanan dalam mulut kita ni membentuk satu gumpalan yang kita sebutkan sebagai bolus. Kenapa kita kena bentukkan bolus? Supaya makanan tersebut lebih mudah untuk ditelan lah, ataupun bergerak dalam esophagus. Okay. So semasa kita nak telan tu, okay, kalau perasan semasa kita nak telan, akan ada satu struktur yang kita namakan sebagai epiglottis, yang mana tugasnya adalah untuk menutup laluan trakea. So kalau kita boleh bayangkan, selepas daripada anak tekak tu, akan ada dua laluan dekat kita punya tekak ni lah. Satu laluan udara, satu laluan makanan. Laluan udara kita namakan sebagai trakea lah. Okay, manakala laluan makanan adalah esophagus. So bila ada makanan, epiglottis ni dia akan tutup laluan udara tersebut supaya makanan tak masuk dalam paru-paru lah. Okay. So makanan tak masuk paru-paru, dia akan lalu esophagus, dia akan diturunkan ataupun digerakkan secara peristalsis. Okay. So peristalsis ni pengecutan dan pengenduran otot lah secara berirama ataupun beritma. Okay. So kalau pernah tak dapat bayangkan, cuba tengok pergerakan cacing lah, dia lebih kurang. Okay. Macam mana cacing bergerak. So pergerakan peristalsis inilah yang akan melolakkan gumpalan makanan, bolus tadi yang separa cecair, daripada esophagus hingga ke perut. Okey, bila sampai gumpalan makanan tu sampai dekat perut, okay, akan berlaku pencernaan protein. Okey. Namun kita lihat dulu struktur perut. Okey, perut manusia ni, permukaan dalam dia tu, bahagian dalam dia akan dilapisi sel epitelium. Okey. Yang mana sel epitelium ini dia telah terubah suai ataupun telah beradaptasi untuk membentuk satu kelenjar yang kita namakan kelenjar Gester. Okay. Sel-sel yang berbentuk sel epitelium ni adalah sel utama, sel parietal dan juga sel mucus. Ada 3 jenis sel yang membentuk sel epitelium ini. Okay. Sel utama, sel parietal dan juga sel mucus. Okay. Okay. Sel utama yang pada dinding perut ni lah, dia akan merembeskan pepsinogen. So kita akan tengok satu-satu lah. Manakala sel parietal pula akan merembeskan asid hidroklorik. Sel mucus pula merembeskan mucus lah. So 3 benda ini, 3 benda yang ada dalam perut kita ini telah dirembeskan oleh 3 sel yang berlainan. Okay, kalau dalam menengah rendah kita belajar, okay, perut merembeskan asid. Okay. Bila masuk biologi, dia akan lebih detail. So yang merembeskan asid adalah sel parietal. Yang merembeskan enzim adalah sel utama, pepsinogen. Dan yang merembeskan mucus, kita namakan dia sel mucus lah. Okay. Ini adalah gambaran bahagian perut. Di bahagian lapisan dalam tu akan ada epitelium. Kita ambil satu lapisan epitelium tu, kita besarkan. Akan ada kelenjar Gester. Kelenjar Gester. Bila kita besarkan lagi kelenjar Gester tu, kita dapat lihat kedudukan sel mucus, sel parietal dan juga sel utama. Di mana kedudukan? Biasa sel utama dekat bahagian bawah ni lah. Sel parietal berwarna purple ni, ungu ni, dan sel mucus yang bahagian luar sekali. Okay. So, apakah fungsi asid hidroklorik yang telah dirembeskan oleh sel parietal? Okay. So pH asid hidroklorik yang dirembeskan tu adalah di antara 1.5 dan juga 2.0. Kenapa pH pH asid yang dirembeskan tu terlampau rendah? Kerana pH ini adalah pH yang sesuai untuk tindakan enzim yang kita namakan sejenis enzim pepsin. Okay. Asid hidroklorik ni juga dia akan menghentikan tindakan amylase Leo tadi tu. Enzim amylase Leo daripada
daripada mulut tadi itulah. So asid ini juga akan membunuh bakteria dalam makanan. Okey. Mucus pula, okey, mucus ni macam lendir lah ataupun hingus dan sebagainya lah, lendir. So mucus ni tujuannya adalah melindungi dinding perut daripada tindakan asid. So dia akan mengelakkan dinding perut kita ni daripada tembus lah. Kita tahu pH 1.5 ni agak pekat lah untuk asid. So mucus ni dia bertanggungjawab untuk melindungi dinding perut daripada rosak. Okay. So makanan dalam perut ni dia akan bercampur-campur kan dengan jus gester dan sebagainya, yang mana dalam jus gester tu akan ada asid hidroklorik dan juga enzim yang kita namakan enzim pepsin. Okay. So makanan akan digaul. Okay. Sebenarnya dalam perut pun berlakunya pengecutan dan pengenduran otot perut, yang mana kita boleh bayangkan dalam perut pun berlakunya proses peristalsis lah. Cuma proses peristalsis dalam perut ni berlangsung selama beberapa jam. Okay. So kalau tadi namanya bolus, setelah beberapa jam ada dalam perut setelah dicampurkan dengan jus gester dan sebagainya, gumpalan makanan tadi telah dikenali sebagai kim pula, sepada cecair juga. Okay, tapi nama dia kim lah. Okay. So kim ni dia akan masuk duodenum. Okay. Setelah otot sphincter. Otot sphincter ni adalah otot yang di hujung perut. Tugas dia adalah untuk mengecut macam injap lah. Dia akan kontrol jumlah ataupun dia akan kontrol kim yang akan masuk ke dalam usus kecil, okay, dalam duodenum tu. Okay. So kalau menengah rendah usus kecil kita belajar macam okey, usus kecil ada. Tapi dalam biologi kita akan bahagikan usus kecil kepada 3 bahagian, iaitu duodenum, jejunum dan juga ileum. Duodenum adalah usus kecil yang paling hampir dengan perut. Jejunum adalah bahagian tengah, manakala ileum pula adalah usus kecil yang paling hampir dengan usus besar. Okey. So tiga bahagian. Okay, duodenum ni adalah kawasan pertama yang akan menerima kim daripada perut. Okay, duodenum ni jugalah akan ataupun dibasahi dengan hempedu dan juga jus pankreas lah. Okay, hempedu yang dihasilkan oleh hati dan juga jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. Okay. Kalau boleh bayangkan, ini perut, ada otot sphincter. So kim akan masuk ke dalam duodenum. So bila masuk duodenum, budi hempedu ni dia akan rembeskan hempedu, pankreas ni pun akan rembeskan jus pankreas. Okay. Dalam pankreas ni dia akan ada enzim amylase lagi, tapi disebabkan dihasilkan dekat pankreas, so kita akan namakan dia amylase pankreas. Kalau dekat mulut, kita namakan dia amylase leo. So dalam jus pankreas ni juga akan ada enzim yang kita namakan sebagai trypsin dan juga lipase. Okay, so semua ni akan dirembeskan ke dalam duodenum. Okay, organ hati. Organ hati penting dalam pencernaan kerana dia akan menghasilkan hempedu. Okay, hempedu ni akan disimpan di dalam pundi hempedu, dia tak akan simpan dalam hati. Okay, yang mana hempedu ini akan disalur ke duodenum melalui ductus hempedu. Okay, apakah fungsi hempedu? Dia akan menetralkan kim yang berasid tadi. So kita tahu dalam perut pH adalah 1.5 sehingga 2.5. So bila masuk je dalam duodenum, kalau masih lagi berasid dia akan merosakkan usus lah ataupun duodenum. Jadi tugas hempedu adalah untuk menetralkan kim yang berasid tadi tu. So dengan adanya hempedu ni, kawasan duodenum akan menjadi medium beralkali lah, lebih kurang 7.6 sehingga 8.6, di mana pH ini adalah sesuai untuk enzim bertindak di dalam duodenum. Okay. Hempedu ni juga penting untuk mengemulsikan lipid. Emulsi ni maksudnya daripada satu gumpalan besar dicerna ataupun dikecilkan, diemulsikan menjadi gumpalan ataupun biji-biji yang kecil lah, tu kita namakan sebagai proses emulsi. Okay. So lipid akan diemulsikan kepada titisan halus dengan menggunakan hempedu. Di mana titisan halus ini akan menambahkan luas permukaan bagi tindakan enzim lipase lah. So tindakan enzim itu akan semakin bagus lah
berbanding dengan enzim mencernakan segumpal lemak yang besar. Okay. Apa yang berlaku dekat duodenum? So kita tengoklah apa yang berlaku dekat duodenum. Disebabkan ada amylase pankreas, amylase tugasnya kita tahu untuk mencernakan kanji kepada maltosa. So akan ada amylase pankreas lah. Manakala enzim yang dinamakan trypsin ni pula dia akan mencernakan polipeptida. Okey, polipeptida ni daripada protein lah, dia akan mencernakan polipeptida kepada peptida. So polipeptida nak jadi peptida, kita kena pakai enzim yang kita namakan sebagai trypsin. Okey. Manakala lipase ni pula dia akan mencernakan ataupun menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan juga gliserol. Okay, kemudian gumpalan makanan tu akan meneruskan lagi perjalanannya. Okay, daripada duodenum dia akan masuk jejunum dan akhirnya dia akan sampai dekat bahagian ketiga usus kecil yang kita namakan sebagai ileum. Okay. Dekat ileum ni akan ada perembesan mucus dan juga jus usus. Di mana jus usus ini akan mengandungi pelbagai enzim lah, antaranya maltase, sucrase, lactase dan juga lipase serta erepsin. Kita akan tengok apakah tugas setiap enzim tersebut. Okay. So disebabkan keadaan ataupun medium di dalam usus kecil adalah beralkali, maka enzim-enzim yang disebutkan tadi itu akan bertindak secara optimum. So, apa yang berlaku? Okay, kanji yang telah dihidrolisiskan kepada maltosa tadi itu akan dihidrolisiskan lagi kepada unsur yang paling kecil, iaitu glukosa menggunakan maltase. So maltosa dan juga air dimangkinkan dengan enzim maltase akan dicernakan menjadi glukosa lah. Manakala sucrase ni pula dia akan menghidrolisiskan sukrosa, di mana sukrosa akan menjadi glukosa dan juga fruktosa. Okey, menggunakan enzim sucrase. Manakala lactase ni pula dia akan menghidrolisiskan laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Okey. Dekat ileum juga berlakunya pencernaan lipid. Okey, samalah lipase digunakan untuk mencernakan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Manakala pencernaan protein yang terakhir berlaku dekat sini adalah enzim erepsin menghidrolisiskan peptida tadi tu. Okey. Menjadi asid amino. Okey, kalau dekat duodenum kita gunakan trypsin. Okey, daripada polipeptida menjadi peptida, tapi dekat ileum kita menggunakan erepsin daripada peptida menjadi asid amino. Okey. So hasil akhir ni glukosa, fruktosa, galaktosa, asid lemak, gliserol dan juga asid amino ni itu adalah bahan-bahan ataupun zat-zat yang boleh diserap oleh badan kita. Okey, maltosa tu belum lagi. Okey. So habislah subtopik 9.1 dan juga 9.2. Okey, subtopik ni yang susah sikit adalah kamu diperkenalkan dengan pelbagai jenis nama enzim. Okey, kamu diperkenalkan dengan pelbagai nama enzim. Tak ada susah pun, kan? Cuma perlu ingat sikitlah. Okey, cikgu harap kamu faham sebelum kita jumpa dalam next video lah. Okey, sampai sini saja 9.1 dan 9.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.